Bismillahirrahmanirrahim. Buku teks Bahasa Melayu tahun 6, muka surat 95. Untuk hari ini, unit 17, kita lihat tajuknya Budi yang baik dikenang jua. Ini adalah salah satu peribahasa Melayu. Apakah maksud budi yang baik dikenang jua? Apabila kita melakukan sesuatu kebaikan kepada orang lain terutamanya, perkara itu budi kita, jasa kita sentiasa diingati. Kalau kita buat benda yang tidak baik pun orang ingat, lagilah orang ingat, kadang-kadang tu budi yang baik turut juga dikenang, diingat oleh yang kita tolong itu. Okey, untuk bidang mendengar dan bertutur pada hari ini, kita akan lihat tajuknya Hormati Bendera Kita. Apakah nama bendera kita? Bendera negara Malaysia kita? Ya, Jalur Gemilang. Kenapa dinamakan Jalur Gemilang? Seperti yang kamu boleh lihat di sini, terdapat banyak jalur. Berapa semuanya? Ada 14 jalur. Dan gemilang membawa maksud sesuatu yang cemerlang, yang sangat diraikan. Okey. Kita lihat satu persatu gambar pada hari ini. Hari ini banyak gambar. Okey. Dan kita kena tafsir gambar setiap satu gambar ini. Ditulis sini ada gambar satu. Dia beri sini satu gambar bendera, gambar bendera kita. Dan ditulis pencipta bendera Malaysia, namanya Muhammad bin Hamzah. Daripada sumber Arkib Negara Malaysia. Ini bukan sumber yang main-main punya. Jadi kita tahu siapa yang cipta bendera kita ni, namanya Muhammad bin Hamzah. Kedua, ini cara mengibarkan jalur gemilang. Ada cara yang betul, ada cara yang salah. Untuk bendera yang biasa, kita akan pasang dengan secara melintang. Okey, ini melintang, ini menegak. Yang ini menegak ya. Kita boleh lihat di sini. Apa bezanya? Kamu lihat pada bulan dan bintang ini. Jadi bendera yang bersaiz biasa ni kita tak boleh gantung seperti ini. Kamu lihat bulan dan bintang itu telah menghala ke bawah. Jadi bila menghala ke bawah, ini adalah satu kesalahan. Okey. Tak boleh ya. Okey. Ketiga, cara menghormati bendera. Daripada gambar ini apa yang kita boleh fahami? Kita lihat mereka berdiri tegak. Bila menghormati bendera ni, bukanlah nampak bendera terus berdiri tegak. Tidak. Semasa kita menyanyikan lagu Negaraku, kita boleh lihat bendera sedang dinaikkan dan kita kena berdiri tegak, tangan di sisi sambil menyanyikan lagu. Perpakaian lengkap untuk yang orang Melayu, dan orang biasa boleh berpakaian yang kemas. Itu adalah cara menghormati bendera. Sekiranya kamu memakai topi, kamu kena tanggal topi itu dan letak di dada kamu. Yang itu jarang orang tahu. Okey, susunan bendera, kedudukan bendera pada hari biasa dan hari-hari kebesaran persekutuan. Kalau kita sedang mengibarkan dua bendera, sebelah kiri kita pandang kamera bendera itu adalah bendera negara dan sebelah kanan adalah bendera negeri. Manakala kalau kita lihat di dataran perhimpunan sekolah, di tengah bendera Malaysia, kiri bendera negeri 9 dan sebelah sini adalah bendera sekolah sebab dia tulis institusi di situ. Okey, sebentar ya, cikgu tukar. Okey. Bendera SK Paroi untuk sekolah kita lah. Okey, kemudian sekiranya kita hendak mengibarkan bendera pada premis ataupun bangunan, kita hendaklah letak
dengan sedikit condong. Berapa condong? Antara 45 hingga 15 darjah dan hendaklah menghala ke arah jalan raya condongnya tu ya. Okey, yang ini kita lihat contoh atlet kita telah memenangi pingat dan membawa bendera Malaysia, menunjukkan mereka bangga dengan negara. Mereka telah mengharumkan nama negara. Okey, baik. Kita tengok perbualan antara Damrong ini dan dijawab oleh rakan-rakannya iaitu Amar dan rakan-rakannya yang lain. Mari kita cuba beri respon seperti yang ditanya oleh Damrong. Siapakah Muhammad bin Hamzah? Oh, beliau ialah pencipta bendera Malaysia. Di sini ada tulis. Bagaimanakah cara kita mengibarkan jalur gemilang? Seperti yang saya terangkan di sini. Jika bendera bersaiz biasa, perlulah dipasang melintang. Manakala bendera jenis gegantung dipasang dengan bulan dan bintang menghala ke atas. Tidak boleh menggunakan bendera jenis biasa, kena bendera jenis gegantung. Berapa darjahkah kecondongan bendera yang dikibarkan pada premis? Seperti saya terangkan tadi, antara 45 hingga 15 darjah condong ya. Condong contohnya seperti ini. Okey, ini tegak dan kita condongkan sama ada dalam 45 darjah hingga 15 darjah. Jangan lebih rendah daripada itu. Tidak dibenarkan. Itu namanya tidak menghormati bendera. Dan seterusnya, apakah yang dilakukan oleh kedua-dua murid itu? Ini. Mereka berdiri tegak semasa menyanyikan lagu Negaraku dan apabila bendera dikibarkan, dinaikkan seperti kamu selalu lakukan pada perhimpunan sekolah. Bagaimanakah cara kita menyusun kedudukan bendera di tiang sekolah? Simulasikan. Simulasikan ni bermaksud kita lakon semula. Jadi kalau di sekolah kita bolehlah lakon semula. Tapi untuk PDPR ni kita buat saya terangkan saja. Jadi di sini ada terangkan kalau kita sedang hendak mengibarkan bendera di sekolah, di tengah mestilah bendera Malaysia, di sebelah kiri bendera negeri kita, Negeri Sembilan, dan sebelah kanan bendera sekolah. Institusi ini merujuk kepada kita punya tempat ketika itu. Okey, saya ada buat bentuk ini dan cuba kita jawab. Ini saya akan bagi. Okey. Baik. Untuk latihan pengukuhan, saya akan berikan satu lembaran kerja yang masih lagi topik sama, cuma isinya sedikit berbeza. Untuk kamu cuba jawab seperti yang kita jawab tadi. Okey? Contohnya yang ini. Okey, mari kita cuba. Baca dan fahami pernyataan di bawah. Cikgu nak kamu baca dan kita cuba jawab. Amin. Siapakah yang sesuai untuk menaik dan menurunkan bendera? Orang yang sesuai untuk menaik dan menurunkan bendera ialah orang yang berpakaian kemas, seperti yang saya telah nyatakan di sini. Kedua, apakah kegunaan bendera dalam upacara pengkebumian negara? Kalau kamu tengok di sini, bendera tidak boleh digunakan untuk mengalas atau menutup sesuatu, melainkan melainkan dalam upacara pemakaman atau pengkebumian negara. Kamu tengok keranda tu ditutup menggunakan bendera. Mengapakah bendera tidak boleh diletakkan di atas tanah?
bendera tidak boleh diletakkan di atas tanah. Yang ini kamu ambil daripada ayat yang ini. Kerana bendera merupakan lambang kedaulatan sesebuah negara. Lihat balik gambar ini. Kenapa mereka sangat bangga dengan bendera Malaysia? Kerana mereka tahu bendera merupakan lambang kedaulatan negara. Okey, seterusnya. Di manakah tempat bendera yang sudah uzur dibakar? Uzur ni maknanya terlampau buruk. Okey. Bendera yang sudah uzur hendaklah dibakar secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera itu. Nak bakar boleh, tapi bakar di tempat yang tertutup. Okey, mari kita lihat sedikit sebanyak mengenai apa yang cikgu ceritakan ini. Okey, ini ada artikel yang panjang tapi cikgu fokus beberapa tempat saja. Okey. Mari kita lihat macam mana bendera kita boleh digunakan untuk menutup. Yang ini. Nampak itu? Ini namanya keranda. Kerana ada seseorang telah meninggal dunia. Digunakan untuk menutup keranda. Itu sahaja yang dibenarkan. Manakala kalau bendera itu telah buruk, uzur, seperti ini, dah koyak, kita boleh turunkan dan ganti yang baru. Kemudian yang lama ini kita boleh bakar di tempat yang tertutup lah. Kerana apa kena buat macam ni? Kerana bendera merupakan lambang kedaulatan negara. Jadi kita kena ada rasa hormat kepada bendera. Okey, cuba jawab. Apa-apa boleh tanya cikgu. Selamat belajar.